PAS Kelang ialah Yang Berhormat Tuaran, Yang Berhormat Rasah dan Yang Berhormat Sungai Buloh. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Tan Sri Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya membahas rang undang-undang Kesatuan Sekerja. Pada pandangan saya, satu rang undang-undang yang cukup penting untuk golongan pekerja, kaum pekerja di Malaysia. Sejak penjajah British mengubalkan Ordinan Kesatuan Sekerja 1940, Undang-Undang Kesatuan Sekerja di Malaysia mengandungi terlalu banyak sekatan terhadap hak-hak pekerja dan tidak selaras dengan standard buruh antarabangsa. Untuk kali pertama dalam sejarah Malaysia, rang undang-undang ini menyatakan pindaan-pindaan adalah selaras dengan prinsip-prinsip kebebasan berpersatuan, menjamin hak pekerja dan juga majikan untuk menubuhkan kesatuan sekerja pilihan mereka. So in some sense, Tan Sri Speaker, this is a major paradigm leap, not even a shift, but a major leap, I must say. So untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada menteri yang tidak ada di kelas ini. Tapi menteri ada, so ucapkan terima kasih kepada kementerian dan juga mantan Menteri Human Resources Ipoh Barat yang tidak ada di sini sebab beliau lah semasa dia ada, dia telah mulakan proses ini. Saya bersetuju dengan semua pindaan berkenaan kebebasan berpersatuan iaitu A, menghapuskan sekatan bahawa kesatuan mesti ditubuhkan mengikut industri dan pekerjaan yang sama atau serupa. Kedua, membenarkan pekerja-pekerja menubuhkan atau menyertai kesatuan yang dipilih oleh mereka sendiri. Dan ketiga, mengkurangkan kuasa ketua pengarah untuk menginterpretasikan akta mengikut budi bicara beliau. Saya juga bersetuju dengan pindaan-pindaan lain yang akan memanfaatkan kaum pekerja seperti satu, menghapuskan hukuman penjara terhadap kesalahan-kesalahan dalam akta ini. Kedua, mengkurangkan threshold undi mogok kesatuan daripada lebih dari 2-3 hingga 60% mengurangkan threshold undi mogok kesatuan daripada lebih daripada 2/3 iaitu dulu undi semua anggota kepada kehadiran hanya 60% dan undi majoriti. Ketiga, memudahkan prosedur kesatuan untuk menukarkan nama, menubuh atau menyertai Federasi Kesatuan Sekerja dengan mengadakan general meeting sahaja. Pindaan-pindaan ini membawa Malaysia dan juga Akta Kesatuan Sekerja kita lebih dekat dengan Convention ILO 87 berkenaan kebebasan berpersatuan. Ini juga adalah komitmen Pakatan Harapan dalam manifesto PRU 14 iaitu untuk menambahbaikan undang-undang buruh supaya setaraf undang-undang standard buruh antarabangsa. Ada beberapa kumpulan perpentingan yang telah campur hal dengan memberi pandangan-pandangan dalam isu rang undang-undang ini, pindaan rang undang-undang ini, dan satu daripada itu ialah the Malaysian Employees Federation. Mereka membantah pindaan terhadap threshold undi mogok. Threshold undi mogok. Seperti saya katakan tadi, 23%, 2/3 of the voting population. Tapi sekarang telah digubal ataupun pindaan itu mencadangkan hanya 60% daripada pekerja yang akan datang untuk mengundi. Malaysian Employees Federation mengatakan pindaan ini akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi negara kerana jumlah mogok akan naik. Tetapi kalau kita, dan ini adalah kerisauan MEF, kerisauan mereka dan soal untuk kita di Dewan Yang Mulia ini dan juga kepada Menteri dan juga MEF sendiri ialah adakah kerisauan MEF ini berasas based on facts. Kalau kita tengok history untuk 6 tahun yang lalu, kita dapati bahawa hanya ada zero strike di Malaysia. Tidak ada kemogokan di Malaysia untuk 6 tahun yang lalu. Tidak ada. So why is this basis or why this argument or this fear that kita akan mengadakan lebih banyak mogok oleh kerana kita turunkan 60%, diturunkan threshold untuk mengadakan mogok. So kita dapati dalam 6 tahun yang lalu there is no strike at all. Tiada satu kali pun mogok di seluruh Malaysia dalam sektor pembuatan ke, pertanian ke, perkhidmatan ke, pembinaan ke, perlombongan, perdagangan, zero strike, tidak ada langsung. So therefore,
kita dapati bahawa these are issues that are raised to create fear among the people dan juga di kalangan orang ramai. So saya fikir MEF harus lebih peka, lebih more fact based dalam pandangan mereka. Mengapakah tidak ada satu mogok di Malaysia? Kerana threshold undi mogok terlalu tinggi. Kementerian juga ada kuasa merujuk pertikaian di antara majikan dengan pekerja kepada Mahkamah Perusahaan untuk menghalang mogok di Malaysia adalah almost mission impossible ataupun susah untuk buat. Kesatuan Sekerja terpaksa menggunakan piket sahaja untuk menunjukkan perasaan ketidaksukaan mereka dengan pihak majikan. Ini adalah antara faktor-faktor di mana labor income Malaysia hanya adalah rendah berbanding dengan negara-negara lain. Kita dapati cuma 35% pada tahun 2018. Ini bermaksud bahawa gaji pekerja-pekerja ataupun income share of workers is only 35%. Only 35%. This means that 65% will go towards pihak majikan. Berbanding dengan negara-negara lain where you have worker shares ataupun income share itu 50 hingga 60%. And therefore you can see a better quality of life and standard of living untuk pekerja mereka berbanding dengan pekerja-pekerja Malaysia. Ini jelas bahawa kalau kita longgarkan undang-undang untuk supaya pihak pekerja ataupun kesatuan sekerja membuat perbincangan perusahaan action ke whatever mogok dan sebagainya, it benefits the workers in general. Kebanyakan keuntungan syarikat-syarikat ditransfer untuk majikan. Pekerja-pekerja kekal menjadi miskin. Ini adalah kerana undang-undang buruh kita terlalu memihak kepada majikan. Jika pekerja-pekerja tidak dapat menggunakan mogok sebagai senjata terakhir untuk memaksa majikan menaikkan gaji atau faedah mereka, maka majikan akan mengambil kesempatan untuk kekalkan gaji dan faedah pekerja di tahap paling terendah seperti apa yang kita dapati pada masa sekarang. Kajian Bank Negara, Tuan Speaker, jelas menyatakan bahawa gaji pekerja Malaysia terlalu rendah. This is not any bank. Ini adalah kajian daripada Bank Negara Malaysia mengatakan bahawa gaji pekerja Malaysia terlalu rendah. Walaupun produktiviti pekerja di Malaysia adalah tinggi sama seperti negara-negara maju. Kita dapati satu kontradiksi. Gaji kurang tapi produktiviti tinggi sama seperti negara-negara maju. So Bank Negara Malaysia menyeru kerajaan mereformasikan undang-undang buruh. Kerajaan juga meletakkan sasaran labor income share kepada 48% pada tahun 2030. That means therefore we increase the labor share daripada 35% sekarang kepada tinggikan kepada 48% pada tahun 2030. Semua ini hanya dapat dicapai jika pekerja-pekerja mempunyai kebebasan berpersatuan yang 100% dan hak mengambil tindakan perusahaan secara bebas diimplementasikan. Tan Sri Yang Di-Pertua, sebahagian persatuan sekerja menyarankan ataupun perhatian mereka atau kerisauan mereka yang sah. Contohnya Gabungan Reformasi Undang-Undang Perburuhan LLRC membantah jadual keempat yang baru dan section-section berkaitan dengan jadual keempat. Jadual keempat mengaitkan kesalahan kesatuan sekerja dengan bab 4 dan seterusnya di bawah kanun keseksaan ataupun penal code. Ketua pengarah berhak membatalkan pendaftaran kesatuan jika kesatuan terlibat dalam aktiviti seperti melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong, merosakkan demokrasi berparlimen dan juga aktivis terorisme dan juga jenayah berkumpulan. Jadual keempat ini telah mengecewakan komuniti kesatuan kerana kesatuan sekerja bukanlah pertubuhan terorisme atau kumpulan jenayah. Kemasukan bab baru ini menunjukkan kerajaan masih menggunakan kaca keselamatan national security untuk menggubal Akta Kesatuan Sekerja. Bab ini akan mengintimidasikan kesatuan-kesatuan dan menghalang mereka memainkan peranan secara efektif. Sebenarnya, aktiviti-aktiviti haram dalam kanun keseksaan ini boleh dilakukan oleh mana-mana orang, anggota kesatuan atau bukan anggota kesatuan. Jadi kenapakah mesti merangkumi bab 4 ini
di dalam RRU Kesatuan Sekerja yang kita bahas pada hari ini. Kanun keseksaan akan dipakai untuk semua orang di Malaysia. Satu-satu jawapan ialah kerajaan Malaysia ingin kontrol, kawal dan melemahkan kesatuan sekerja di Malaysia. Saya minta supaya jadual keempat dan section-section berkaitan dibatalkan, digugurkan. Dan menteri tidak ada di sini, Timbalan Menteri pun tidak ada di sini. Siapa kita cakap dengan siapa kita nak minta sekarang? Tan Sri Speaker, menteri tidak ada sini, Timbalan Menteri pun tidak ada dekat sini. Saya minta supaya jadual keempat dan section-section berkaitan dibatalkan. Siapa kita nak menyuruh? Boleh beri satu pandangan. Saya pun confused. Tadi Timbalan Menteri ada tapi Dia ada tapi dah hilang. baru keluar saya rasa. Ya. Seolah-olah cakap dengan ini betul. Untuk section baru 63A, 63B, 63C dan juga 63D dan 63E yang memberi kuasa baru kepada Ketua Pengarah untuk kuasakan akta, memeriksa kesatuan termasuk merampas dokumen dan menyual siasat pegawai kesatuan. Saya berharap Kementerian Sumber Manusia berfikir semula ulang kaji apakah sebenarnya peranan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. Adakah misi Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja untuk mengkawal, memantau dan menindas pertubuhan kesatuan seketuan? Ataupun misi GHK, Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja ialah membantu pertubuhan kesatuan supaya negara kita mencapai sasaran labor income share yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagi saya, Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja harus memainkan peranan aktif untuk meningkatkan unionisation kepada 25% di Malaysia. Inilah objektif utama, bukan diberi kuasa untuk memantau aktiviti kesatuan seperti polis dan dalam dunia kesatuan. Dan Speaker, saya akan berhenti di sini tapi untuk saya minta pandangan petua daripada pihak Speaker, Tan Sri Speaker, apakah cadangan-cadangan yang kita berikan di sini diambil kira walhal menteri pun tidak ada di sini, timbalan menteri pun tidak ada di sini. Adakah kita cakap dengan dinding ke ataupun kita cakap sama sendiri? Minta pandangan juga petua daripada pihak Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kelang. Saya tak tahu sama ada pihak kementerian ada di sini. Kementerian ada di sini. Pihak kementerian ada di sini Yang Berhormat. Di belakang sana. Saya rasa mereka akan yang beri penting itu kalau kita minta kerajaan batalkan, pegawai-pegawai tidak dapat membuat satu keputusan. Keputusan seperti ini hanya boleh dibuat oleh pihak menteri. Ya. Bukan juga timbalan menteri sahaja. So this is not fair to a debate that we are having today. Saya rasa mesti pihak kementerian akan membawa perkara ini kepada pihak menteri semestinya Yang Berhormat. Tapi lebih baiklah kalau pihak menteri dan pihak timbalan menteri ada apabila sesuatu rang undang-undang dari kementerian mereka dibahaskan sememangnya. Seterusnya Yang Berhormat Tuaran, silakan. Terima kasih